Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sambung Okay, ayat tadi yang pertama tadi yang dikatakan dalam daripada surah An-Nisa, tahu kan? Kita ambil dari ayat pertama surah An-Nur ayat 51-52. Yang Allah nyatakan ittiba' yang kita kata daripada ayat berkenaan, difahami bahawa ittiba' ini adalah sifat orang beriman yang mesti, bukannya sifat optional, dia compulsory. Yang kadang-kadang orang sebutkan lah. Cuma mungkin tadi abang kita ada tanya soalan, dia kata macam mana dalam Quran Karim Allah nyatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Jadi kau lihat pada manusia yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ayat berkenaan sering disalahfahamkan, disalahfahami oleh sebagian orang, bahawa menunjukkan bahawa siapa-siapa yang mengikuti hawa nafsu dia, melanggar perintah Allah dan Rasul, bahawa telah keluar agama. Dan dengan jelas bahawa kita tahu dalam kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, kalau kerana hawa nafsu yang dia ada, maka dia sebenarnya adalah fasik, bukannya kafir. Dia fasik, bukan kafir. Dia masih dalam lingkungan Islam, tapi dia adalah orang yang berdosa. Macam Nabi sebut dalam hadis yang sahih berkenaan dengan orang-orang yang di hari akhirat nanti, di kalangan orang beriman akan masuk, asalkan tak menyekutukan Allah Ta'ala, mereka pasti masuk syurga. Ini pun juga ada soalan daripada abang kita, abang cik kita tadi. Dia tanya soalan, boleh tak orang tu sangka baik bahawa dia pasti masuk syurga dengan amal yang dia buat, dengan segala yang dilakukan, boleh tak dia ada keyakinan untuk masuk syurga? Jawapannya, yakin itu boleh ada, tapi kena jaga-jaga. Sebab kita bimbang keyakinan kita melampau tadi, jadi kita murji'ah. Yang tadi melampau kata hawa nafsu, jadi khawarij, yang kafirkan orang yang beriman kerana membuat dosa besar. Tapi ada pula yang satu pihak lagi yang rasakan kalau buat apa benda pun asalkan dah cukup, confirm dapat. Sedangkan kita lupa bahawa amal yang kita buat, kebajikan yang kita lakukan, ia adalah modal daripada Allah Ta'ala. Allah perintahkan kita, tapi modal. Harta kita ada, kekuatan, tenaga, waktu, masa dan sebagainya, semua tu Allah Ta'ala beri pada kita. So kalau kita sebenarnya, kalau kita fikir balik, kita ni beramal, modal Allah bagi. Untuk terima ke tidak amal yang kita buat di sisi Allah Ta'ala hanyalah atas kesudian, bukan kena atau mesti diterima. Walaupun Allah Ta'ala beritahu dia tidak menzalimi kita walau sebesar zarah sekalipun kebaikan, tetapi mungkin amal yang kita buat tadi kurang cukup syarat, seperti tidak ikhlas, atau ada riak, atau ada ujub, rasa special, ataupun kita buat tadi untuk dapatkan mendengar orang puji. So automatik amal kita boleh rosak dengan apa-apa sahaja. Itu realiti dia, kena jaga-jaga sikit. Mana kita tak boleh merasakan tak dapat selamat langsung, tak boleh juga rasa terlampau selamat. Jadi murji'ah pula. Kat Malaysia ni sebenarnya paling banyak murji'ah. Bila kita lihat masyarakat Islam kita di Malaysia ni, kadang menangguhkan tajuk ibadat yang mesti selepas daripada iman, asalkan iman dah ada. Contoh macam ada orang yang tak solat, anak-anak tak solat, dia tak kisah pun. Menantu tak solat, yang penting ada harta, ada wang. Solat nanti kemudian lah, dia akan solat nanti dah tua-tua dia solat lah. Ini realiti dalam masyarakat kita, menangguhkan amal yang wajib, yang kita panggil apa, yang amal tadi tak ada gantian. Awak tak boleh gantikan. Contoh tak solat tapi buat ini lepas, atau tak buat ini lepas. Dia tak ada apa panggil apa, alternatif. Dia bukan macam style kalau kita buat tak solat tak apa, asal jangan menipu. Tak solat tak apa, asal jangan dengki. Tak ada. Dengki itu satu dosa, menipu satu dosa, solat satu kewajipan. Awak tak boleh langgar benda berkenaan. Anda faham? Jadi dengan sebab itu kadang-kadang kita masih sebutkan orang Malaysia ni banyak. Nabi sebut berkenaan dengan keselamatan tu ada, tapi jangan kita rasa kita confirm dapat, supaya kita terus bekerja, supaya kita dalam kebimbangan, lalu kita berdoa, ya Allah tolonglah aku, ya Allah terima daripada aku.
Kalau kita rasa dah diterima, kita akan doa. Kita akan berhenti berdoa. Kita akan rasa kita akan pasti selamat. Ini bagi murjiah tadi. Okey. So jadi dalam ayat yang pertama tadi yang kita bincangkan, bahawa sifat orang beriman mesti adalah ittiba', dan surah An-Nur 51 52. 52. Ya. Hanyalah kata-kata orang yang beriman apabila diajak kepada Allah dan juga Rasulnya untuk menjadi hakim di antara mereka, mereka kata kami dengar, kami taat. Dengar dan taat. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai kejayaan. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya, dan juga yakhsyallah, takutkan Allah, takut langgar perintah Allah Ta'ala, wa yattaqihi, dan juga melindung diri daripada jatuh dalam azab Allah Ta'ala. Faulaika humul faizun, mereka orang-orang yang mendapat kemenangan. Baik. Jadi dikata Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menafikan iman daripada siapa yang berpaling daripada mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay? Dan tidak redha dengan hukum baginda. Dalam surah An-Nisa 65 Allah nyatakan, fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu hai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka memperhakimkan apa yang mereka bertingkah di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, mereka tak dapat dalam diri mereka sebarang kesempitan terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah dengan penyerahan yang sepenuhnya. Nah, ini yang kita kata banyak orang tak ada. Misalnya sebutlah, betul lah Nabi kata tak boleh, tapi iyalah Nabi larang kita bina kubur, tapi ada ulama kata yang ini tak boleh pada kubur tanah awam je. Kubur sendiri tak apa bina. Kubur tanah sendiri tak apa, kubur tanah awam tak boleh. Ini realiti masalah masyarakat Islam kita ni. Benda ni sering timbul. Betul lah Nabi tak bagi pegang sekian, tapi Nabi tapi kita boleh buat ni. Dia sentiasa akan cari benda yang bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, baik. Itu ayat surah Nisa 65. Baik, yang ke-8, ittiba' adalah satu tanda dari tanda-tanda ketakwaan. Mengikuti Nabi SAW adalah di antara tanda dan bukti ketakwaan hati dan kesahihan iman. Jadi kalau kita ikut Nabi, itu tanda hati kita takwa, dan memang kita ada iman yang benar. Dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Al-Hajj ayat ke-32, Allah nyatakan, "Dzalika", demikianlah, "wa may yu'azzim sya'airallah", siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah Ta'ala bukan maksud dia lambang bintang dan bulan, bukan lambang kubah. Itu sebenarnya bukan lambang Islam pun. Banyak orang salah faham lambang bulan dan bintang Islam. Memang kita menentukan masuknya bulan tertentu oleh anak bulan, tapi itu bukan lambang Islam. Kalau daripada zaman Nabi SAW dahulu, masjid tu rata, tak ada kubah. Kubah ni datang daripada empire-empire lain yang masuk Islam, kemudian merealisasikan atau menggunakan kubah itu sebagai tanda bagi kerajaan mereka. Hatta di Masjid Nabawi tu, kalau tuan tengok ada zaman Mamluk, raja-raja daripada keturunan hamba-hamba, dia bina di atas, kawasan atas tu ada kubah. Kalau tuan perasan, kubah warna kelabu, warna silver kat bahagian depan Masjid Nabawi tu. Itu bukan lambang asal. Menara pun sebenarnya adalah dibina untuk menyaringkan suara tukang azan, agar suara mereka sampai ke arah tertentu. Itu sebenarnya kenapa menara itu dibuat. Dan menara itu bukan lambang Islam. Faham Syiar-syiar Allah Ta'ala tadi balik kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala jadikan kita mesti hormati. Contohnya bulan. Ada bulan-bulan yang diletakkan dalamnya bulan haram, yang kita kena usahakan untuk jaga diri kita daripada menganiaya diri kita dengan buat dosa dalam bulan tersebut. Kita ada waktu-waktu ibadat yang kita jaga tadi. Macam Zuhur masuk, Asar masuk, itu syiar Allah Ta'ala, itulah syiar dia. Yang kalau kita tak kisah waktu apa saja, tiap kali kita buat apa-apa program, perhatikan masalah waktu solat. Perhatikan. Kita buat keluarga. Saya kebetulan baru ni saya pergi keluarga ni. Ya, jadi hari tu daripada Melaka pergi ke Perlis, pergi ke Ipoh, daripada Ipoh balik ke Shah Alam. Ni tak singgah rumah malam tadi je. Ni baru keluar balik.
Okey. So dalam waktu-waktu tadi, waktu-waktu solat, kita pastikan kita keluar ke mana sekalipun, ke Eropah ke, kan, ke Australia ke, kita berjalan berlancong ke, pastikan waktu solat, tempat solat, arah kiblat, kita semua perhatikan. Ini syiar, ini syiar Islam. Bila anda kata Muslim, syiar anda adalah ibadat-ibadat tadi, waktu-waktu ibadat. Lain itu adalah masalah menutup aurat, itu syiar Islam. Mengagungkan, memuliakan syiar tadi adalah tanda zalika min taqwal qulub, ketakwaan hati. Takwa hati tadi dengan adanya penghormatan kepada tanda-tanda tadi, atau waktu tadi, waktu, masa, bentuk ibadat. Bukan hanya setakat pada tajuk masalah lambang. Macam saya kubah lah, lambang masjid lah. Kadang-kadang ada orang kan beli sejadah. Sejadah tu ada lambang-lambang pelik-pelik kan. Awak bayangkan orang buat sejadah tu kan, walaupun sebenarnya dalam Islam sepatutnya sejadah awak kosong je, tak perlukan corak. Betul kata. Tapi ustaz, dekat Saudi Arabia kita ada Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Bukannya kelima kerajaan Saudi. Pelik betul. Kan Kaabah dengan asal Kaabah tu kain kelambu dia kosong, tapi lepas tu dihias dengan corak dan sebagainya. Benang tu benang emas tu yang dia buat tu kan, kira kambu Kaabah sebagainya. Kalau kosong pun tak apa pun, tak ada masalah tajuk. Cuma benda timbul lah zaman Imam Ahmad bin Hanbal, bila ada raja-raja menghabiskan duit pada menulis Quran dengan emas dan sebagainya. Imam Ahmad kata apa? Diorang ni, raja-raja ni, kalau kau tak bagi diorang buat benda macam ni, duit tadi akan digunakan untuk maksiat, hala ke benda lain. Macam duit banyak sangat lah, jadi konsert, jadi sekian. Sebab tak ada syiar dah, rasa dah terjaga semua, digunakan kekayaan kepada maksiat. Memang benda tu saya ingat, memang baca berkenaan masalah zaman Imam Ahmad, ada raja-raja tadi menulis surah Quran, ditulis dan dihias dengan emas, dakwat emas. So Imam Ahmad kata, diorang ni, raja-raja tadi, kalau korang sekat dekat sini, dia buat benda maksiat, maka biarkan duit dia habis kat situ, tak apa, daripada habis kepada maksiat. Dia tak faham, raja-raja ni terkadang tak faham masalah di manakah pahala, di manakah dosa, di manakah benda-benda yang patut, benda yang tak patut. Kadang-kadang akan berlaku sedemikian. Jadi kadang penasihat, orang tu pada penasihat lah, penasihat tu berjaya nasihatkan dia, berjaya lah. Kalau tak berjaya nak macam mana? Penasihat akan menasihatkan kepada raja-raja dan sebagainya untuk buat. Tapi kalau penasihat dah nasihatkan tapi raja tak ikut cakap, dalam agama kita adalah salahkan orang yang menasihat tadi. Perubahan bukan kerja kita, perubahan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menegur, kita membetulkan. Betul orang kata letak jawatan naik setan kat situ, lagi teruk. Naik orang yang jahil agama duduk tempat berkenaan menasihatkan raja, lagi teruk. Tu realiti yang kena jaga sikit. So syiar agama ni adalah apa yang berkaitan dengan pengagungan Allah Ta'ala, pengagungan Nabi. Lambang capal bukan syiar agama. Capal yang nak pakai tu bukan syiar agama. Cop, mohor yang konon dibuat tu bukan syiar agama. Dan Nabi sendiri pun jadikan cop tersebut adalah sebagai muamalat, cara muamalat. Sebab zaman Nabi SAW dahulu, ketika baginda mula menghantar surat kepada raja-raja dan juga kerajaan-kerajaan berdekatan negara Islam ketika itu, Parsi, Rom, pembesar Mesir, dibuat cop tadi kerana ada para sahabat kata, ya Rasulullah, mereka ni raja-raja ni tak terima surat kecuali dengan cop. Maka Nabi pun kata buat tu bukan kerana untuk ini syiar agama, buat tadi untuk supaya diorang terima surat tadi sebagai surat rasmi. Tahu surat rasmi kena ada cop, mohor. Itu yang Nabi buat, cincin cop Muhammad Rasulullah tu. Bukan masuk benda, bukan awak kena pakai dulu tak kat kepala awak. Muhammad Rasulullah. Itu bukan macam tu cara dia. Jadi kena faham tu bangsa syiar ni. Sini orang salah faham syiar tu apa. Syiar dia bukan syiar agama. Ada orang kata macam serban jubah, bukan syiar agama. Kalau duduk negara Arab, pergi tengok geng-geng konsert zaman-zaman yang sekarang ni kan, pergi konsert pakai jubah kot, Igal pakai serban style Yaman ada, style Oman ada. Mana ada kat situ? Itu kan syiar agama. Syiar agama adalah pada apa yang mengagungkan Allah,
mengagungkan Rasul, mengagungkan Quran, mengagungkan kepada ajaran-ajaran agama. Itu yang pakai syiar agama. Okay? Dan dia kata zalika wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Maka itulah demikianlah, barang siapa yang menghormati, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang-orang, iaitu adalah apa-apa yang termasuk daripada ketakwaan hati. Okay? Syiar-syiar Allah Ta'ala, perintah-perintahnya, tanda-tanda agama yang zahir, yang paling nyata dan tinggi adalah mentaati Nabi SAW dan mengikuti syariat baginda. Seperti kita jaga rumah kita, contoh macam tak ada benda-benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Macam gambar tergantung, tak ada. Itu syiar agama. Bukan Assalamualaikum tu, Bismillah tu. Bismillah kat luar, masuk dalam gambar artis gitu. Macam mana? Ini realiti yang pelik. Dalam rumah ada patung. Nabi kata malaikat nak masuk rumah yang ada patung dan juga anjing. Kenapa nak buat benda macam tu? So realiti dia adalah masalah ajaran agama tu sendiri. Saya ingat Ustaz Rasulullah ni, hafizahullah, dia kadang ada orang datang jumpa minta dengan dia tolong ruqyah ke dan sebagainya. Dia tanya soalan yang penting, dan rumah ada gambar. Sebelum bincang bab ruqyah tak ruqyah ni, dalam rumah ada gambar, ada patung. Maka kadang orang tu terganggu kehidupan dia dengan sebab dia langgar perintah Allah dan Rasul. Tapi dia tak buang ini, tapi dia terus diselamatkan dengan tanpa meninggalkan larangan Allah dan Rasul. Macam mana mungkin? Mana mungkin akan jadi? Bagi kita masih bergelumang dengan larangan Allah Ta'ala dan Rasul, tiba-tiba kita nak Allah Ta'ala dan Rasulnya selamatkan kita dengan cara-cara yang kita reka sendiri. Ini sangat salah. Bukan juga syiar agama tadi, anda gantung ayat Quran dalam rumah. Quran untuk dibaca, bukan untuk digantung. Nanti akan timbul orang kata, tapi kerana Saudi buat dekat dalam Kaabah, itu dia buat. Kita ada Quran, sunnah, ijma', qiyas. Nombor 5 bukan kerajaan Saudi. Itu kena pegang. Pasal kita kan tak ada sebarang jati diri. Dalam agama kita ni, kita asyik ikut orang je. Saya ingat pernah sekali saya tegur. Ini waktu tu kita kat Yaman, ada kelas agama dengan Kedutaan Malaysia punya kaki tangan. Lepas tu masuk tajuk ni, tajuk larangan dan tangga persuruhan agama. Tersebut tanda janggut. Seorang abang kita ni, janggut dia banyak. Bini dia tak suka. Jadi bini tak suka, dengar ustaz cakap apa tu, cakap itu. Lepas tu bini dia kata, ustaz, tapi janggut ni kan, kita kata mesti, ustaz kata mesti sebagainya, tapi imam masjid negara tak ada janggut, dia kata. Saya pun letak tangan, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Nombor 5, bukan Ustaz Adli, bukan tu Guru Ni Aziz, bukan imam masjid negara. Kita pegang itu dulu. Kalau kita tak boleh langgar, kita letak sumber agama kita masuk individu-individu tertentu untuk dijadikan sebagai alasan untuk kita langgar yang atas ni, masalah lah. Ke situ kita kata nampak sangat kita tak faham agama kita. Kita jadi macam jadi susah. Zaman sekarang bila keluar fatwa-fatwa pelik-pelik, tak boleh diamalkan selagi tarekat Naqsyabandi Aliyah diisytiharkan haram oleh Muzakarah Kebangsaan sejak tahun 2000. Dalam perkara tersebut dengan jelas diharamkan kerana apa? Apa benda yang bertentangan dengan ajaran Islam yang dibuat. Kemudian datang ajaran baru kata, ataupun fatwa baru kata, boleh diamalkan asalkan tidak bertentangan dengan asas syariah dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tang mana yang diikut dia? Yang pelik orang kita macam, alamak, tapi orang kata boleh. Mana ada macam tu? Cara dia tengok, ada tak apa yang dibuat tadi bertentangan Quran dan Sunnah, bertentangan dengan akidah salaf. Kalau ada kata bertentangan, reject. Walau siapa sekalipun beri kebenaran untuk perkara tersebut dibuat. Umat Islam kita kena tu, kata jati diri tadi kena ada. Tak tunggu ustaz cakap, tanya Ustaz Adli boleh ke tidak. Buat apa tanya saya? Dia asal pertama sekali adalah kita punya pegangan, mesti benda tadi datang daripada ajaran Nabi SAW. Dalam Quran Nabi ajarkan, kemudian para sahabat sampaikan, tabi'in ceritakan, sampai seterusnya. Kalau tak ada pada zaman berkenaan, macam mana boleh ada pada zaman kita? Itu Imam Malik rahimahullah kata, apa bukan agama zaman para sahabat, takkan jadi agama pada zaman kita. Apa bukan agama zaman tu, takkan jadi agama zaman ni. Simple.
Masih lagi orang kita kena kelentong, kena tipu dah. Saya tapi orang tu kata boleh. Itu sebenarnya awak nak buat. Awak kata orang tu kata boleh supaya awak nak buat. Sebenarnya bukan kerana masalah asas. Faham Baik. So dia kata, jadi yang benar ni adalah syiar agama tadi yang kita kata ia tanda ketakwaan hati adalah ajaran Islam itu sendiri. Masih sebutlah waktu untuk ibadat, hari ibadat. Itulah dia dikira. Macam kita sentiasa kira benda dekat-dekat bulan apa. Kan silik mata dan nak sampai Ramadan balik. Dan Ramadan apa syiar-syiar agama yang ada dalam tu? Ajaran agama tu. Itu syiar agama yang kita mesti hormati. Okay, baik. Hukum ittiba. Mengikuti Rasul SAW dan mencontohi baginda dalam perkara-perkara yang baginda bawa dari Tuhan baginda adalah di antara perkara yang tetap, yang tak boleh sesiapa jahil mengenainya, terutama berkenaan dengan akidah, ibadah, akhlak. 3 ni. Akidah, ibadah, akhlak. Kalau bab lain ni kadang-kadang orang akan keliru, terutama golongan yang penyesat dalam masyarakat. Dia akan kata, kalau ikut Nabi sangat, naiklah unta. Kalau ikut Nabi sangat, janganlah pakai kereta. Kalau ikut Nabi sangat, jangan pakai lampu elektrik, pakailah pelita. Sentiasa mereka gunakan. Jadi kita kena faham. Bila kita sebut ittiba' Nabi tadi, pada benda asas yang Nabi perintahkan kita, pertama sekali akidah. Apa yang Nabi percaya, kita percaya. Apa Nabi larang, kita percaya, jangan percaya. Kemudian ibadah, apa yang ditunjukkan sebagai cara untuk mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Itu cara yang ada. Cara menyelamatkan orang mati. Yang telah mati, apa kita boleh sampai pada orang mati tadi? Nabi ajar. Macam kita buat tak miskin. Sunnah Nabi tak miskin. Belum miskin lagi untuk mengatur hidup kita. Tak kurang apa-apa dalam sunnah Nabi. Tapi orang dah melompat, ambil pada benda Nabi tak ajar. Soalan Nabi tak tahu, dia tahu. Memang realiti dia memang keluar perkara tersebut. Memang daripada orang-orang yang awam ni kan, yang terikut dengan ajaran sesat ni, dia akan kata macam tu. Takkan Nabi bukan Nabi tahu semua ayat tu keluar. Dia nak tambah ada agama, kita kata Nabi tak ajar, tapi dia kata bukan Nabi tahu semua. Bab tajuk berkenaan muamalat, Nabi kata sendiri, antum a'lamu bi umur dunia, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Bab akidah, bab ibadah, bab akhlak, hanya Nabi SAW lah jalan kita mengetahui mana baik, mana buruk. Bukan akal. Bukan akal. Itu kena faham. Okey. Dia kata yang tidak boleh siapa jahil mengenainya, kerana ia adalah daripada perkara agama yang semestinya diketahui. Macam tadi solat kita takkan tak tahu, kan puasa tak tahu, mana boleh. Betul macam kita kata bila belajar ilmu tafsir, Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia kata apa? Tafsir ni pada 4 pecahan. Ada perkara yang diketahui oleh orang Arab. Orang Arab tahu, orang bukan Arab tak tahu perkataan tadi. Ada perkara yang diketahui dalam tafsir tadi, tak boleh siapa tak tahu, mesti tahu. Ini termasuk dalam solat, ibadah-ibadah arahan Allah Ta'ala. Lepas tu ada yang diketahui oleh para ulama' sahaja. Ini perkara-perkara yang tambahan, yang Nabi tahu, para sahabat tak tahu. Atau para sahabat belajar dengan Nabi, tabi'in tak tahu. Tabi'in belajar, tabi'in tahu, kita tak tahu. So ini orang ulama' saja. Dan yang terakhir adalah tafsir apa yang Allah Ta'ala saja tahu. Siapa kata dia tahu, dia telah berbohong agak atas Allah Ta'ala yang pembohongan yang besar. Dan kita nak fahamkan yang kedua tu, bila Ibn Abbas kata tafsiran Al-Quran yang tak siapa boleh tak tahu, wajib tahu. Berkaitan dengan tajuk tadi lah, ibadah kita, akidah kita, tak patut tak ada siapa tak tahu. Sampai sekarang masih jahil lagi, duk gantung tangkal masih lagi boleh. Tak salah gantung tangkal. Nah, ini ada orang hantar soalan kat saya, dia hantar gambar rajah. Benda ni masalahnya sebaran tok-tok guru dalam masyarakat kita. Pelik betul. Ni Khatamun Nubuwah, kita tengok kan, fatawajjah haitsu syi'ta, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Hadaplah mana kamu nak, kamu akan dibantu. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Kita nampak sini macam apa salahnya ustaz bila awak jadikan benda ni sebagai pelindung rumah awak ni, rajah ni? Ini syirik.
Hatta walau tulis Allah Ta'ala kat situ. Sebab bukan dalam agama tadi macam ni cara rumah anda dilindungi. Bahkan kalau hilang barang tadi, itulah rumah kau tak ada ni. Rumah aku ada, tengok. Tak ada orang masuk. Sampai satu masa dulu, gambar burak. Burak yang ada kepala manusia, sayap. Rumah atuk saya pun ada. Saya tengok orang tamu, saya teringat kecil kan, saya macam pernah tengok. Saya pergi tengok, ada lagi. Orang tua dulu ada ajaran macam tu. Syirik. Bila awak kata ada benda lindung keluarga awak dengan perkara tadi, syirik, automatik. Tak perlu rasa tak tahu, tak boleh rasa tak tahu pun. Tapi kadang-kadang kekeliruan timbul sebab tukang jual tok guru. Tok guru kata, ni main ni, ni main ni. Tok guru jual batu cincin, batu uluh, apa lagi, tulang duyung. Saya ada satu tulang duyung. Saya cerita dia pasal saya dapat abang saya. Waktu saya datang belajar kat Yaman, abang saya hantar. Ada orang balik haji, pergi haji, abang saya hantar kat saya. Tulang duyung ni dikatakan kalau pakai orang sayang, macam-macam lah, pelaris dan sebagainya. Dikatakan juga. Tapi masalahnya tukang jual tu tuan guru pondok. So macam mana pengikut tak jadi yakin? Kata pergi kat mana tak, dekat belah Thailand dia seru, benda duyung teratang, dia sembelih, air mata ambil masuk bekas, benda lapar-lapar daging buat benda sampingan. Lepas tu tulang tu tadi dia bagi-bagi, dia jual satu-satu. Pasal benda ni keliru sebab orang yang mengaku beragama ni tadi, atau diangkat sebagai ahli agama, duk menipu tajuk macam ni. So macam mana kita kata macam benda macam ni pun boleh pelik, masih ada orang nak buat. Ada tambahan lagi sebenarnya ini. Tapi realiti dia gantung rumah dijaga. Buat macam ni rumah kesekian. Pada pasal yang mengelirukan orang adalah orang yang ada title agama. Tok guru pondok, ustaz balik belajar Yaman, belajar Mesir, belajar Pakistan, belajar Madinah sekalipun, sama aja. Rosakkan idea masyarakat. Sedangkan benda ni tadi tak patut tak tahu, dipanggil. Tak patut awak keliru. Macam kita katakan, macam masyarakat kita, bila kita tengok macam ada orang tinggalkan solat, kita kata macam pelik. Bukan Islam, rukun Islam 5 perkara. Awak Muslim tu macam mana tinggal solat? Tapi dia kata ustaz ni kata, perasan tak? Dia kan pergi pada ustaz-ustaz yang kononnya ajar ilmu yang lagi dalam. Inilah ilmu amalan wali-wali. Wali-wali amalnya tu. Saya tak faham saya kenapa. Pernah sekali tu, ada, saya tak ingat cerita ke ni tidak. Dia macam ni, tapi benda ni sampai last sekali saya kena kebuang daripada grup silat. Guna silat kan, satu Malaysia. Dia letak saya dan tu. Saya tak ada pangkat sebagai jurulatih dan sebagainya. Tapi diorang bercakap-cakap dalam tu. Tapi saya faham diorang tak suka ustaz-ustaz Wahabi ni. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Jadi satu hari tu orang bincang-bincang. Saya macam, apa dia bincang ni? Saya tengok lah, kadang-kadang saya menyampah. Tengok, kau tengok benda yang kita faham salah, kita akan tegur. Kita tak tengok je. Lepas tu orang kata, ayat pertama tak apa lagi. Seorang kata, kalau tak nak sangat budaya Melayu, budaya ikut orang, janganlah makan nasi, itu budaya Hindu. Ni tak apa ya. Lepas tu orang yang menyampuk. Yang menyampuk ni mengaku ustaz. Kalau tu cukur kepala, bau macam Sami. Tahlul kita cukur kepala, kita ikut Nabi. Datang dia kata ini apa? Bau macam Sami. Saya mengamuk dalam tu. Baikkan saya seorang lawan berpuluh orang dalam tu. Seorang kata macam ni, saya balas. Orang balas. Last kali diorang gagal. Seorang tu datang. Dia datang bawa idea daripada website Facebook Game Patriot yang cuba untuk syarah hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum di golongan mereka. Dia kata benda ni, hadis ni salah faham oleh orang-orang Islam di Malaysia. Sebab sebenarnya dia kata ada saja benda yang bukan agama Islam tapi boleh dibuat. Dia bagi contoh pertama, Wali Songo, Sunan Kalijaga.
ketika berdakwah pakai wayang kulit. Satu disebut. Kedua, tentang keris, senjata sebagainya. Habis nak kena ikut pedang ke tak boleh pakai keris. Ketiga dia sebut berkenaan dengan ini kelakar sikit. Dia Gunung Merapi di Indonesia. Gunung Merapi di Indonesia ni kalau nak meletup, dia akan campak anak dara dalam tu untuk bagi gunung tu diam. Dia kata pada tahun berapa entah seorang ulama bertaraf wali datang ke situ, dia beri gantian daripada campak anak dara, campak kepala kerbau, sembelih kerbau, kepala bagi gunung, badan makan kat orang ramai. Bab keris saya jawab lah, saya kata Islam tak pernah limitkan pun, pakailah senjata apa, asal bunuh orang mati sudahlah. Bab berkenaan dengan wayang kulit, saya kata mungkin ketika tu orang suka berkumpul dengan pesta, maka Wali Songo, Sunan Kalijaga mungkin ketika itu nak kumpul orang ramai, dia buatlah tayangan. Benda ni ada kebenaran dia sebab kawan-kawan kita yang berdakwah kepada orang-orang asli masuk hutan, tak tahu nak panggil orang asli datang kumpul buat apa, buat tayangan video cerita kungfu. Dia nak tanya saya, "Ustaz, boleh ke kita buat tayangan kungfu untuk orang asli?" Saya kata kalau kungfu tak ada bogel, okey lah. Betul lah kan? Kungfu gaduh-gaduh, okey lah. Tak ada bogel, tak ada apa, tayanglah kat orang. Lepas tu boleh dakwah. Diorang kumpul, lepas tu buat cabutan bertuah. Dia tunggu sampai habis. Sampai ke petang dia tunggu. Saya kata benda ni sama berlaku macam tadi. Nak suruh kumpul buat tayangan wayang kulit, baru kan datang ramai-ramai, barulah. Bukannya dari situ datanglah Nabi, lepas tu Abu Jahal kejar Nabi. Bukan macam tu cerita dia. Apa hal saya kata. Lepas tu yang ketiga ni kena. Yang ni pasal kepala campak kerbau kan. Saya kata kalau ulama bertaraf wali, takkan dia tak belajar kisah Umar dengan Sungai Nil. Tajuk campak anak dara dalam sungai, dalam Gunung Merapi ni lama. Tapi dia anak dara, pasal anak dara tak ada orang nak dekat, anak tu gaduh dululah. Pakcik tua dia nak kekal lagi, maka tak campaklah orang tua, campak anak dara. So budak perempuan tak boleh melawan, nangis campak. Okay. Sungai Nil pada zaman Umar memerintah telah surut airnya. Ketika itu orang-orang di Mesir mendesak Amr bin As. Gubernur Umar di Mesir, Amr bin As, didesak oleh orang ramai untuk campak anak dara bagi Sungai Nil naik balik. Bagi pengantin, kena bagi pengantin pada Sungai Nil, baru Sungai Nil naik balik. Amr bin As tak tahu nak buat apa, tulis surat pada Umar. Umar hantar surat balik, tapi surat dia bukan kepada penduduk Mesir, tapi kepada Sungai Nil. Umar suruh Amr bin As baca surat tu depan orang ramai. Dalam surat tu berbunyi lebih kurang macam ni. Daripada Amirul Mukminin, daripada ketua orang beriman, Umar bin Khattab, amma ba'du, sudah puji Allah, selawat atas Nabi. Kalau engkau mengalir yang kuasa kau sendiri, kami tak perlu kepada engkau. Kalau kau mengalir dengan kuasa Allah Ta'ala, kami minta Allah Ta'ala yang mengalir kau untuk alirkan kau. Gulung surat campak, Sungai Nil naik, sampai sekarang tak pernah surut. Saya kata kalau ulama taraf wali, dia tak baca ke kisah ni? Kadang-kadang benda tu syirik yang sangat nyata. Syirik tu sangat nyata. Awak sembelih demi gunung, sembelih demi jembalang, masih lagi ada orang sangsi. Sampai sekarang saya kat Palu masih ada orang buat tau. Dia pembeli kerbau tu dia hanyutkan kepala dekat laut kepada Ratu Tasik Selatan, Nyi Roro Kidul. Dan mereka dipercayai hatta pada presiden-presiden Indonesia yang sebelum macam Gus Dur sebagainya. Setiap kali masuk hotel dia ada dua bilik. Bilik dia tinggal dengan bilik Nyi Roro Kidul. Dia percaya macam tu sekali. Hanyutkan kepala kerbau. Nyata sangat syirik. Tapi orang jadi keliru sebab apa? Sebab siapa muka yang depan? Muka depan siapa yang buat? Oh, ini bapak dia wali, ini ulama bertaraf wali. Lalu sekali benda nyata syirik pun jadi tak disedari ia syirik. Sebab tu sebenarnya larangan agama, perintah agama adalah sangat jelas. Tidak ada siapa boleh tak tahu sebenarnya. Cuma boleh kita keliru sebab adanya orang-orang yang menyesatkan orang ramai dengan pegang apalah ijazah ke zaman dulu. Sekarang ijazah, zaman dulu kerana cerita orang dia ni wali, habis. Cakap wali je semua betul, takkan silap.
Walaupun lawan hadis Nabi, walau lawan hadis Nabi, asalkan dia wali. Ni jaga-jaga. Okey. Baik. Dia kata diketahui, semesti diketahui, memandangkan kepada mutawatir dan banyaknya nas-nas yang menunjukkan kepada perkara berkenaan. Di antaranya adalah firman Allah Taala dalam Quran dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7. Allah katakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasul berikan kamu, maka terimalah ia. Apa-apa Rasul larang kamu daripadanya, maka kamu kena berhenti. Berhenti. Okey, berkata Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat ini, iaitu walau apa baginda perintah kamu, laksanakanlah ia, dan apa-apa baginda larang kamu, jauhilah ia, kerana baginda hanyalah menyuruh kepada kebaikan dan baginda hanyalah menegah daripada kejahatan. Memang jelas, tak ada siapa boleh tak faham perkara ni. Okay? Asy-Syaukani rahimahullah berkata, setelah beliau datangkan sebahagian pendapat yang mungkin difahami daripadanya, bahawa ayat berkenaan khusus mengenai harta benda tinggalan. Okey. Ayat ni sebenarnya datang berkenaan dengan harta fai'. Al-fai'u, harta yang diperolehi dalam peperangan tanpa pertempuran. Maksudnya kalau tentera Islam datang bertembung dengan musuh, tak ada pertembungan dan juga perlawanan. Musuh nampak kita, musuh terus angkat tangan, surrender. Atau kita kepung, pandang mereka surrender. Harta macam ni dipanggil fai'u. Fai'u. Bukannya anfal, bukan ghanimah. Kalau ghanimah atau anfal, dia ada cara agihan dia. Dan agihan bagi fai'u ni, macam Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-6, ke-7 tu datang dengan penjelasan apa cara agihan dia. Bagi terpulang pen Nabi 100%. Nabi nak bagi macam mana, terpulang pen Nabi SAW punya agihan. Okay. Jadi ada orang menyangka bahawa ayat ke-7 Al-Hasyr, bila Allah kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dan apa-apa yang Rasul berikan kamu, maka ambillah ia. Wa ma nahakum anhu fantahu, maka apa-apa Nabi larang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti. So ada orang kata ayat ni khusus untuk tajuk itu. Okay, tapi problem dekat sini kata Ibn Katsir Allah dan kata Asy-Syaukani, dan yang hak adalah ayat ini umum mengenai setiap perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang berupa perintah atau larangan, atau kata-kata atau perbuatan, sekalipun sebab ayat ini adalah khas. Sebab dia khas, tapi maksud dia umum. Ini yang dikatakan dalam kaedah usul tafsir ataupun pemahaman ayat, yang kita kata al-ibratu, pengambil kiraan, bi umum lafzi, dengan umum lafaz, laisa bi khususi sabab, bukan dengan sebab khusus. Cuma bagi saya, bila saya tengok dan kajian tentang ilmu usul tafsir, sebenarnya kita nak tahu benda tu open ke tutup, tengok sahabat Nabi. Apa-apa yang para sahabat Nabi nampak dia diskopkan kecil pada satu perkara, maka kita faham macam tu juga. Apa-apa yang para sahabat nampak dia luas, macam ayat ni, kita luaskan. Ayat ni pernah kita bincangkan itu, kata-kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kepada seorang wanita. Bila wanita tu kata, dia marah Ibn Mas'ud kerana Ibn Mas'ud melaknat wanita yang tukang buat tattoo dan minta di tattoo. Tahu tattoo? Kan? Tattoo So, jadi bila wanita tu datang Ibn Mas'ud tanya benda ni, Ibn Mas'ud kata, macam mana aku tak laknat orang dilaknat dalam kitab Allah? Perempuan tu kata, aku dah buka Quran kulit ke kulit, aku tak jumpa pun apa yang kau cakap. Tak ada pun tentang larangan tentang tattoo. Ibn Mas'ud katakan, kau dah buka Quran kulit ke kulit, kau dah jumpa ayat tersebut. Dia bawa ayat ni, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. So dia expand meaning tadi kepada tajuk ini. Dia tak baca ayat tu faham kat situ je. Sedangkan dalam ayat lain, contoh ayat 195 surah Al-Baqarah, yang tuan-tuan sering dengar, ayat berbunyi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ayat itu pula para sahabat Nabi tak faham macam kita faham. Banyak orang kita faham ayat ini, jangan kamu campak diri kamu dengan tangan kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Banyak yang buat benda bahaya, dia pakai ayat tadi. Jangan bawa kereta raju, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan makan lemak, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan makan gula, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Orang pakai ayat tersebut. Tapi bila kita buka para sahabat Nabi punya penjelasan, dia tak fahamnya tu. Kecuali Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah seorang je. Tapi kita boleh faham Muawiyah cakap macam tu, mungkin kerana dia tak dapat apa yang pasal dia masuk Islam lewat.
Sedangkan para sahabat Nabi yang awal masuk Islam macam Umar, Salman dan Ali, semua sekali para sahabat yang lain, Abu Qatadah kan, semua sekali mereka terangkan tajuk ayat tadi adalah tajuk ini. Itu tajuk tinggalkan jihad. Tinggalkan mana? Campak diri kebinasaan dengan tinggalkan jihad. Tak nak infak fi sabilillah. Sebab orang Ansar pernah berbincang sama sendiri mereka. Mereka kata, lama dah kita ni juang. Sekarang ni Islam dah ramai pengikut, apa kata kita tinggalkan bagi dia orang pula? Kita uruskan rumah kita, anak kita, kebun kita terbiar lama. Dan nak berhenti untuk berjihad. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat tersebut 195, bunyi awal ayat dia, wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah harta kamu di jalan Allah Ta'ala, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, yang kamu campakkan diri kamu dengan tangan kamu sendiri ke dalam kebinasaan. So dalam faham ayat ni, majoriti para sahabat faham untuk orang tinggal jihad, berhenti infak fi sabilillah. So diorang kecilkan skop ayat tadi kepada itu. Kita expand. Jumpa orang buat kereta laju, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Makan lemak banyak, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Kita kembangkan. Kalau orang tanya saya kata macam tu. Saya kata apa para sahabat kembang, kita kembang. Apa mereka kuncupkan, yang kita buka. Pasal benda-benda tadi terutama kita berhukum. Melakukan hukum kan, macam tadi kan, macam kes Al-Hashr tadi, mereka kembangkan tajuk tadi. So Ibn Mas'ud gunakan ayat itu untuk fahamkan wanita yang kata tattoo tak ada dalam Quran. Tattoo dalam Quran ni ayat dia. Dia kata. Dan Nabi larang, disebut hadis Nabi SAW tentang tattoo. Okey, jadi faham baik. So dia kata Ibn Katsir, kata Imam Syaukani rahimahullah, dia kata kerana pengambil kiraan adalah dengan umum lafaz, bukan dengan khusus sebab. Setiap perkara yang baginda bawakan kepada kita dari syarak, maka baginda telah berikan ia kepada kita dan menyampaikannya kepada kita. Apa yang Nabi bawa pada kita dari syarak, itulah baginda beri pada kita, sampai pada kita. Alangkah bermanfaatnya ayat ini dan banyak faedahnya, kata Imam Asy-Syaukani. Banyaknya faedah ayat ini untuk kita faham pada sudut mentaati Nabi SAW. Okay, kedua, hukum ittiba. Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 65. Allah nyatakan, fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu hai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka memperhakimkan engkau pada apa mereka bertelingkah di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, mereka tak dapati dalam hati mereka sebarang kesempitan terhadap apa engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah dengan penyerahan yang menyeluruh. Sebab kita faham kedudukan Nabi. Kedudukan Nabi ini tidak ada berat sebelah, tidak adil. Sebab Nabi tidak berkata-kata macam dalam surah An-Najmu, Allah nyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak dia bercakap daripada keinginan dirinya sendiri, tapi apa dia katakan oleh Muhammad adalah apa yang wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, berkata Ibn Katsir rahimahullah dalam mentafsiran ayat mengenai ayat ini. Dia kata apa? Ibn Katsir kata, bersumpah yang maha agung dengan dirinya yang mulia lagi suci, bahawa tidak beriman seseorang sehinggalah dia menghakimkan Rasul SAW di dalam semua perkara. Bab makan, minum kita, bab didikan anak kita, kena tengok Nabi. Apa jadi pada zaman kita sekarang ni, orang didik anak tapi tengok cara barat. Orang barat dah gagal institusi keluarga mereka. Kita tengok kat sana sebab teknologi yang canggih mereka dapat, yang sebenarnya dibuat oleh orang asing. Tuan-tuan pergi dekat Amerika Syarikat, sebenarnya majoriti engineer diorang bukan orang Amerika Syarikat. CEO syarikat-syarikat besar bukan orang Amerika Syarikat, orang India, orang Cina, bukan orang mereka. Hatta macam tuan-tuan sebut Albert Einstein yang kata hebat berkenaan bom atom, dia orang Jerman, bukan orang Amerika Syarikat. Dia pilih macam style kita buat sekarang lah, bola beli orang luar untuk main dalam negara kita. Itu cara sebenar dia. Tapi bila menang payah juga kan, semua tak cakap Melayu, problem juga.
Saya bukan cakap pasal siapa Dia ada kata lah ustaz kutuk raja ke apa. Memang pun tak cakap Melayu. Itu kaedah Amerika Syarikat. Dulu kan diorang ada pemain gimnastik Romania, Nadia apa tak nama dia, pun rakyat luar dimasukkan dalam Amerika Syarikat, dijadikan rakyat, kemudian menang Olimpik untuk Amerika Syarikat. Tapi kita pula nampak dia, kita tak berupaya untuk buat macam tu. Tapi kita sekarang ni duk ingatkan bahawa sistem pendidikan mereka bagus, sistem pentadbiran mereka bagus. Last sekali mereka berjaya sebab itu. Sedangkan mereka beli kat luar, tahu tak? Semua tu belian semata-mata, dibeli. Bukannya hasil pendidikan mereka dalam negara. Bukan. Pakar tentang alam fizik, Ichio Kaku, orang Jepun. Bukan orang Amerika Syarikat sendiri. Percayalah cakap saya. Janganlah kita kata sistem belajar, dia belajar kat Jepun dulu, dia baru dia datang ke Syarikat sambung belajar, kemudian digunakan untuk sambung. Kita sekarang ni pelik. Kita rasakan mereka berjaya, kita nak ambil cara didik anak apa, kita ambil dari orang. Kenapa? Diorang tak ada keluarga dah. Tak ada keluarga, tak ada anak, kita ambil dengan diorang. Kenapa? Kenapa tak tengok Nabi? Tak ada Nabi. Nabi lebih pandai dalam masalah didikan. Maka ini wahyu dari Allah Ta'ala. Cara didik anak yang Nabi tunjukkan. Cara jadi seorang suami yang Nabi tunjukkan. Cara isi Nabi diajar oleh Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tunjukkan. Semua sekali kena faham tajuk ni. Tapi realiti dia, manusia tidak sangat ingin lihat ke situ. Sebab dia rasakan bahawa luar negara tadi daripada lebih bagus daripada apa Nabi ajarkan. Okay. So dia kata memperhakimkan Rasul pada semua perkara. Okay. Lalu apa-apa yang baginda hukumkan, ia adalah kebenaran yang wajib dituruti, dalaman dan luaran. Okay. Dan kerana ini dia Allah Ta'ala berfirman, okay, dalam ayat berkenaan, thumma la yajiduna fi anfusihim harajam mimma qadait. Kemudian mereka tak dapati dan diri mereka sebarang kesempitan terhadap apa yang kau putuskan. Sebab tahu keputusan Nabi adalah keputusan wahyu. Okay. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah dengan sepenuh penyerahan, iaitu apabila mereka menghakimkan dikau, mereka mentaati dikau dalam diri mereka, mereka tak dapati dalam diri mereka sebarang kesempitan terhadap apa yang baginda hukumkan, dan mereka menuruti baginda dalam zahir dan batin. Lalu mereka menyerah kepada perkara itu dengan penyerahan roh tanpa sebarang keberatan, sangkalan dan pertikaian. Ini yang payah nak dapat. Banyak orang kan persoalkan kenapa. Kita lupa Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Itu kita lupa. Sebab tu kita boleh keluar ayat-ayat keluar yang kata kenapa, sebab apa, macam mana kalau macam ni, macam mana kalau macam tu. Kita lupa sebenarnya yang bercakap tadi adalah Muhammad Rasulullah. Dalam perkara bukan berkaitan dengan agama, ya. Nabi sendiri kata kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu tiba agama. Perkara-perkara berkenaan jiwa manusia janganlah bagi pada yang lain. Kadang-kadang kita lihat banyak orang sebenarnya dia jaga siapa anak-anak keluarga kita, kawan-kawan kita yang ambil psikologi dekat universiti, bersedia untuk dia jadi gila. Wallahu alam kenapa dia jadi macam satu benda. Mungkin kerana cara pemikiran logik atau sangkaan tadi menyebabkan dia orang difikirkan benda yang daripada kajian barat tadi betul dan benar. Sedangkan Islam tak ajar macam tu. Terutama kalau kata ada keluarga-keluarga kita yang anak-anak ke belajar psikologi, masuk ilmu dalam alam perkahwinan, suami dia jadi bahan untuk psikologi dia. Diajak untuk rundingan, dia kata suami dia masalah, dia tak ada masalah. Tiba-tiba dia jadi hakim. Dia hakim sendiri. Sangat bahaya. Ini ada 3 kes yang kita jumpa macam tu keadaan dia. Baik. Al-Allamah As-Sa'di berkata, kemudian bersumpah yang maha agung dengan dirinya yang mulia bahawa mereka tidak beriman sehingga mereka memperhakimkan utusannya dalam mana-mana persisihan yang timbul di antara mereka, iaitu dalam setiap perkara yang terhasil dalamnya percanggahan, terutama dan tajuk agama. Kalau benda duniawi, panggillah pakar. Kereta tak boleh start, panggil pakar kereta, walau dia kafir sekalipun. Kata mana boleh ustaz, kena panggil ustaz lah. Lampu tak menyala, panggillah pakar dia. Panggil ustaz buat apa? Assalamualaikum ustaz, ni kami ada masalah kapan sampai terhubung ni.
lampu tak nyala. Ini masalah lah. Okey, aircon tak menyala, tanya ustaz. Ni kena faham betul Dunia terpulang pada ahli dia. Tapi akhirat, syurga, neraka, jiwa kita, gangguan syaitan, ketidakwarasan, balik kepada agama. Banyak orang tak setuju. Tajuk bila kita kata tajuk ketidakpercayaan kita kepada Allah Ta'ala menjadi punca kepada penyakit jiwa. Banyak orang yang terlibat dengan psikologi sangat marah tentang tajuk ni. Sedangkan kita dilupa sebenarnya dalam sejarah umat Islam sampai sekarang memang Islam lah penyelesaian bagi masalah jiwa, penyakit hati. Sebab Quran ni syifa lima fis sudur. Quran tu penawar bagi apa dalam dada. Dan surah 57 ayat 57 surah An-Nur, Yunus. Surah Yunus 57. Buka situ Allah sebut wa syifaa'ul lima fis sudur. Mana Quran ni penawar bagi apa dalam dada. Keraguan, kekeliruan, ketidakkepercayaan, sangka-sangka buruk, benda-benda tak elok, semua dalam sembuhan daripada agama. Baik. Ketiga, firman Allah Subhanahu Azza wa Jalla, wallahu a'lam. Berhenti sini. Soal itu. Berhenti. Berhenti situ. Wallahu a'lam. Ada soalan? Alih banyak-banyak sangat yang ni juga. Suara saya boleh hilang dah. Okey. Ada soalan? Tak ada, alhamdulillah. So ingat jadi dalam kaedah yang kita belajar ni, kaedah ittiba' yang betul ni, kita jadi makin terang dan jelas apa sebenarnya masalah ittiba' ni. Semua orang mengaku ikut Rasul, tapi tak semua sebenarnya orang ikut Rasul. Sebab ikutan para Rasul ni adalah jaminan daripada Allah Ta'ala untuk kita mendapat segala perkara yang dijanjikan olehnya, daripada syurganya, keselamatan dunia akhirat, semua sekali datang. Jadi mustahil benda berkenaan adalah mudah sedemikian rupa. Dari segi pemahaman mudah, ikut saja arahan Nabi, confirm, lepas. Tapi problem dia, syaitan, orang-orang fasik dan sebagainya akan menyesatkan kita daripada ikut Nabi SAW. Okay, baik, alhamdulillah, kita berhenti situ. Soal kita sambung lagi pada bulan yang akan datang. Kalau kita ada rezeki, jumpa tahun depan. Ya, beberapa hari lagi. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.